Jannatul ajilah, berhubungan dan bersama dan mengenal dan memandang Allah itu syurga yang bersegera. Kalau nak dapatnya ni, kena jadi hamba Allah dulu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kita ni tadi dapatkan Allah tu, dan nanti akan dapat gelar hamba dia. Mana mungkin hamba dia tidak patuh dengan sekasih-kasih hamba dia Muhammad. Mana mungkin hamba dia tak menjadi hamba dia tersimpang dari jalan hamba dia yang paling dikasih dari Muhammad. Mana mungkin? Mana mungkin hamba dia ni tadi tak berselawat langsung kepada Muhammad, ataupun tak banyak selawat, ataupun tak kasih kepada Muhammad. Mesti ada jalan laluan. Maka setinggi-tinggi jalan untuk mencapai pembukaan melalui kaedah yang telah ditetapkan, syuhud Nur Muhammad, rasai hadir Muhammad di diri ini, sehingga diri ini tak hadir dalam hati kita. Nak buat macam mana? Tak tahulah nak buat macam mana. Kalau ditunjuk, nak tunjuk dah juga. Tak boleh tunjuk. Kadang mungkin dalam kitab kan, kadang-kadang hak raja-raja tu tulis ni kepala, kemudian dia buat raja manusia, di kepala tu huruf mim, kemudian di dada tu ha, kemudian di pinggang tu mim, di kaki dal. Pengarang tu nak cerita macam mana lagi dengan tulisan lagu tu. Dengan tulisan lagu tu maknanya betapanya hati kita ni tadi dan jasmani kita ni tadi mesra dengan Muhammad, sehingga nama kita pun bukan nama kita ni, nama timbangan hakikat Muhammad punyanya. Nak dapat atau nak mencapai redha Allah zahir dan batin dengan amalan dengan amalan buat yang disuruh, tinggal yang dilarang, satu hal lah. Bersyahadah, ucap ikrar dengan lisan itu dah Islam dah. Tasdik dengan hati dah, kena percaya dah. Tak cukup lagi sampai ke tahap memandang Nur Muhammad. Sahih hadis tentang Nur Muhammad ni, laula jika tidak kerangkau, khalaqtu khalaqat, tak dijadikan seluruh khalaq. Maka Muhammad ni nur masa tu, sebelum ada Adam lagi. Jangan hanya satu hadis yang belum jumpa riwayat, tolak semua Nur Muhammad. Jangan. Buka kitab Syekh Al-Zarqani dah. Ada pada saya kitab tu. Banyak hadis tentang Nur Muhammad dikumpulkan dalam kitab. Jadi lapang tak hati kita? Lapang. Kalau tak lapang pun ada tempat tuju yang lapang, ke Allah. Duduk dengan Allah dan pintunya Muhammad. Dan setengah daripada mereka itu ahli syuhud, orang yang memandang ia hati akan dia kemudiannya. Setengah daripada mereka itu orang yang memandang ia akan dia kemudiannya. Apa tu dia akan dia kemudiannya tu? Yang mana balik dia tu? Baca kitab jauh dia macam ni. Baik. Yang kedua ni tentulah dia memandang muasir. Dia memandang asar. Menjadi dalil kepada muasir. Hak tadi memandang muasir, menjadi dalil kepada asar. Orang yang memandang ia akan dia asar, kemudian orang yang memandang ia asar
akan dia asar, kemudiannya. Orang yang mandang dia asar, akan dia muasir, kemudiannya selepas asar itulah. Orang yang mandang ia, akan dia, kemudiannya. Dia bukan sebelum, dia mandang dulu. Dia mandang Allah selepas. Maknanya, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah ba'dahu. Kalau yang ibarat pertama tadi, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qabalahu. Yani, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah ba'dahu. Orang yang mandang ia, akan dia asar, kemudiannya. Orang yang mandang ia, akan dia muasir, kemudiannya asar. Lepas dia mandang asar tu, nampak muasir tu. Dan mereka itu orang yang mengambil dalil daripada asar atas muasir, iaitu segala orang awam yang menilai amalnya. Jadi kelakuan orang yang awam ni kebanyakan tengok dalil pergi ke Allah, tengok asar pergi kepada muasir, tengok asar pergi kepada muasir. Kita semayang duha tak pernah tinggal. Contohnya. Ini contoh terbaik. Saya tak langsung lah masa saya mengaji kat Mesir dulu, sahabat-sahabat yang istiqamah buat solat duha. Kita ke kuliah, tapi kita ni malah, kita rajin. Duha tak pernah tinggal. Biasa tak lulus pun. Biasa tak lulus. Kadang-kadang biasa Allah dapat teruknya. Walau kita yang tak pernah gagal ni, balik-balik tengok dia guru besar dia ni, jadi pegawai besar dia ni, ada jawatan dunia tu dapat kan, hak dalam bumi pun terkeluar, hak langit pun turun. Tak gitu. Kebanyakannya sahabat-sahabat yang tak pernah tinggal duha tu, kita ni macam ni lah. Baik, di ketika kita ni tadi tak kembali kepada Allah dengan perbuatan itu, maka duha itu suatu istidraj. Tetapi kalaulah kita kembali kepada, kalau kita faham macam tu, maka cepat-cepat kita kembali. Maksudnya apa? Ketika kita makan nasi, ketika kita kejang, jangan pergi ke nasi. Ketika kita berjaya dalam hidup, jangan memandang sebab. Ketika Allah. Begitu juga ketika gagal, lagilah berhenti kepada hikmah Allah, keadilan Allah. Begitu. Jadi maknanya kalau kita buat dengan nafsu, dia terhijab. Bawah pada ni, dia terhijab. Tak apa pandang sebab, tapi ke Allah. Pandang sebab ke Allah. Pandang sebab ke Allah. Maknanya dia mengambil dalil, dia mengambil asal sebagai dalil, nak ke Allah. Maka hikmah tasyri' itu ada. Oh, hikmah adanya ni salat ni begini, betul lah. Sebab tu Nabi cerita hikmah dia begini, buat ni begini, buat ni dapat begini, buat ni dapat begini. Itu hikmah dia. Tapi hakikatnya itu bukan sebab hakiki. Hakikatnya perbuatan Allah, daripada Allah, daripada dia. Dari dia tak ada langsung. Yang hak pertama tadi, orang yang konsisten dah dengan Allah, kelakuan dia tu. Jadi mana satu tak apa. Kata Syekh At-Tusi, mana satu tak apa. Yang jadi tak bolehnya, pegang terus dengan sebab. Bersanad terus dengan sebab. Oh, dapat anak kerana menikah. Oh, sembuh kerana ubat. Oh, gitu gini nak. Yang kita cakap dah tu, lompat ke Allah lah. Jangan tersangkut di situ. Jangan tersangkut di situ. Hakikinya ubat tu perbuatan Allah dah. Cuma satu yang nampak ubat itu pergi kepada penyembuhan Allah, dan wujud ubat itu dari berada Allah gitu. Yang hakikinya yang pertama tadi, hak itu dia tak tahu, tak kenal, tanpa melihat dengan pengetahuan, dengan penglihatan Allah, tanpa mengetahui dengan pengetahuan Allah, tanpa rasa dengan kudrat Allah. Tak duduk dalam dua keadaan ni. Dan setengah daripada mereka itu orang yang memandang ia akan dia dalamnya, dan mereka itu orang yang memandang ia kepada dirinya sifat af'alullah subhanahu wa ta'ala. Orang yang memandang ia akan dia Allah dalamnya,
dalam sesuatu, dan mereka itu orang yang mandang ia akan kepada dirinya sifat af'al Allah, sifat af'alullah subhanahu wa ta'ala padanya. Ini yang dibahas ni. Kalau kita balik pada diri, kelakuan yang ketiga ni kudrat diistilahkan dengan apa ni, tulang. Tulang. Sifat perbuatan Tuhan. Tuhan berbuat sifat sebab kudrat lah. Maka nyatalah kudrat Allah di tulang, nyata iradah Allah di hati, nyata sama Allah di telinga, nyata basar Allah di mata, nyata kalam Allah di mulut. Bukan Allah yang bercakap begini. Itu masalah lah. Kalau lihat di dia itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nafsu yang macam mana? Man arafa rabbahu, man arafa nafsahu. Tidak berkudrat, maka tiada tulang. Tidak beriradat, tiada hati. Tidak bersama, tiada telinga. Tidak berbasar, tiada mata. Maka tiada kekuatan pada penglihatan, tiada kekuatan pada mendengar, tiada kekuatan. Semuanya reflect kepada Allah, zat yang bersifat sama, basar, kalam, sampailah kaum mutakalimat. Ini kalau kita buka Kasyful Asrar, dia jelas macam tu lah. Diri kita ni dari tempat nyata, fi anfusikum afala tubsirun, sampai nyata-nyata macam tu. Tak balik kepada kelakuan ni, balik kepada nafsu. Akulah yang hidup, akulah yang mendengar, akulah yang melihat, akulah yang berilmu, akulah. Maka tamak, halabah, hasad, dengki bersarap penuh dalam hati. Pemarah, tak reti nak maaf, tak ketekuk, bakhil, tak berkira, menyakiti orang. Lengkap, sempurna. Kalau duduk dekat tu macam duduk dekat landak tu, kita kena lari. Kita kena cucuk. Sakit jiwa kalau orang tak kenal Allah ni, sakit jiwa. Kita tak jangka mazmumah apa, haiwan apa nak keluar nanti. Kita bukannya malaikat tak buat salah, tapi tak ada ruang dia nak maaf kita. Kita bukanlah orang yang cerdik para Nabi tak, tapi kebodohan kita tak pernah nak dimaafkan. Caci yang mulut kan. Mulut kasar, pandangan menghina. Lagi tu lah hari ini. Tak reti nak memaaf. Tak bersifat terima kasih dengan nikmat ni. Dan setengah daripada mereka itu orang yang memandang ia akan dia kepadanya. Dan mereka itu orang yang memandang sentiasa tajadi hak Ta'ala. Memandang ia akan dia kepadanya. Memandang ia akan dia Allah kepadanya. Yang ada di dia ni Allah. Dan mereka itu orang yang memandang sentiasa tajadi hak Ta'ala. Dia memandang Allah yang nyata di dia. Dia tengok dia dapat Allah pasal tajali. Maka tiada memandang ia kepada segala asar ya di fatma'ul fanah. Tak langsung dia tersentuh dengan kewujudan, dengan segala perkara yang dikatakan al-asar atau kainat. Ini potensi jiwa, potensi hati, dan ini konteks berhubungan dengan Allah. Sekira-kiranya macam ni, jangan tak sampai kita kata mustahil. Dan jangan pula perkara ni kita sukat dengan sukatan yang salah. Bila kita sukat dengan sukatan yang salah, contohlah, akal kita tak mampu nak mengenal hakikat Allah. Tapi akal kita mengaku kesempurnaan Allah. Maka janganlah kita hentikan yang Allah itu, bila kita tahu kita tak boleh nak mengakal, nak membayangkan dengan akal kita akan hakikat perbuatan Allah, akan hakikat zat Allah. Tapi jangan pula kita ni tadi berasa kesempurnaan Allah itu ditutupi dengan wujud perbuatan kita. Macam tu. Disaingi pula. Kita kata Allah Maha Sempurna. Kita kata Allahu Akbar. Allahu Akbar ni bukan maknanya Allah Maha Besar sampai lebih besar dari langit. Terjemahan lagu tu Wahabi lagi tu. Maksudnya dia dalam kitaran, dalam kotak jisim. Besar macam mana? Besar macam langit tu, tapi dia besar lagi. Besar macam mana? Besar sampai ke sudut yang tu bahasan
Wahabi, sebab asas pemikiran dia adalah jisim Allah tu. Allahu Akbar ni tiada sesuatu yang nyata, yang sangat nyata dalam hati kita. Hatta diri ni pun tak nyata. Yang nyata hanya Allah. Keagungan, kebesaran dia sendiri nyata. Zat, keagungan zatnya, kebesaran zatnya nyata sungguh. Maka hakikat memahami kesempurnaan Allahu Akbar tadi, sekalipun kiamat tu kecil, Allah tu akbar lagi pada kelakuan hal ahwal yang sangat agung kiamat tu, sehingga hancur langit bumi tu, mengejutkan jiwa yang mengenal Allah tak bergegar dengan segala kelakuan tersebut. Kalau dibuka Allah, dia terapung daripada kebesaran, keagungan yang lain. Bayangkan dah yang tu. Kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita baca Nurul Yakin sudahlah. Nurul Yakin kitab sirah dah Ibn Hisham mereka khulasah Nurul Yakin tidak. Waktu Nabi, ketika Abdul Muttalib nak wafat, Abdul Muttalib juga wadah Abu Talib wadah sebab Abdul Muttalib ni guys wafat, dia belum jadi Nabi lagi ketika Abu Talib nak meninggal. Apa peristiwa berlaku kat situ? Nabi masa tu bini dia yang menjadi penaung kesukaan hati meninggal, namanya Khadijah radhiyallahu anha. Sudah Khadijah meninggal. Kemudian tahun yang sama pula kematian bapa saudaranya, dipanggil sana Amul Hazin, tahun kesedihan Nabi. Yang peristiwa Isra Mi'raj tu selepas pada tu lah, ketika dia berusaha untuk mendekati puas sahabat dia, apa yang ditawarkan oleh pembesar Quraisy kepada dia, dia dah susah tu. Habis seluruh harta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anhu digunakan untuk jalan Allah. Habis sepenuhnya perlindungan yang diberi oleh bapa saudaranya diusahakan untuk menyampaikan dakwah Islam tauhid ini. Tiba-tiba dalam keadaan yang sangat susah, tak ada perlindungan, tak ada penaung, tak ada kesukaan buah hati dia tak ada. Dua orang ni ditawarkan, wahai Muhammad, sekiranya engkau berundur daripada usaha menyampaikan dakwah ini dah, maka kami tawarkan wanita, kemudian kesihatanmu kami sediakan orang yang menjaganya, dan seluruh harta kami serah kepadamu. Cukuplah, jangan sampaikan apa yang kami tak suka, tauhid dan agama Islam. Dua baca Nurul Yakin tu. Apa jawab Nabi? Sekiranya asyamsu ala sekiranya asyams, maknanya matahari kamu letakkan di tangan kanan tu, wal qamar ala aisir, di atas kiriku dah, untuk kutinggalkan perintahan Allah ini tak sama sekali. Sama ada aku menang kamu kalah, atau kamu kalah aku menang. Sampai ke tahap mana yang Allah nak bawa. Bermakna sesusah-susah pada suasana jasmania, perasaan Nabi waktu tu seolah-olah tak tersentuh langsung, tak terlintas hati langsung pun Nabi nak fikir, nak mempertimbangkan tawaran daripada Quraisy masa itu. Maknanya keagungan yang ada dalam hati Rasul, dia ada langsung jenih-jenih, zarah-zarah yang dipandang dengan mata yang disentuh dengan, tak ada langsung termasuk di hati dia kita sendiri. Jadi orang mana kasyaf makrifahnya wallahu a'lam, tapi seorang pun tak mampu nak lihat pula. Itu ada lagu tu kan, pengorbanan yang agung dipanggil, pengabdian yang agung dipanggil. Hanya Allah tu, sehingga tak ada suatu pun yang dipandang mengganggu dia di sudut dia dengan Allah.
Begitu jugalah waktu dah Mekah tu tak mau. Lalu Nabi merancang ke Taif dah. Bila sampai di Taif, ingatkan keluarga yang ada hubungan dengan Siti Aminah di Taif dapat terima dia. Sampai di sana berhari-hari juga nak sampai dah. Pun dilayan dengan sangat dahsyat. Dia hantar anjing budak-budak balik dekat dia dah. Apalah sampai berdarah-darah tak apalah. Yang main malaikat langit dan malaikat gunung. Malaikat gunung tawarkan nak hapuskan penduduk Taif. Nabi kata, qaumun la ya'lamun, mereka kaum yang tak tahu. Jangan buat. Jadi maknanya tak ada dendam langsung lah. Hati dia ni jernih semua lah. Dengan makhluk ni tak ada warna-warna nak marah langsung. Dendam tak ada. Tak ada. Maka ulama kata apa? Daripada peristiwa tersebut, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat tajalli Allah. Tak ada dari lagi dah. Tajalli Allah tak ada makhluk ini. Dia buat kerana perintah Allah. Dan tak kala ada hati itu baginya dua wajah, maka satu wajah berhadap kepada Tuhannya dan satu wajah berhadap kepada dirinya, maka adalah hijab orang yang talib itu daripada nazarnya kepada dirinya dan berdirinya serta segala adat tabiatnya. Maka hijab itu disandarkan kepada mahjub. Dan demikian itu wa mimma yadulluka ala wujud qahrihi subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu bima laisa bimawjudi ma'af. Jadi pun satu perkara yang sangat halus fahamnya lah. Baik. Di mana apa akan jadi dia kata, dan tak kala ada hati itu baginya dua wajah, tak kala kita tak bersedia nak hilangkan dua kecenderungan. Di hati kita tu dua penghadapan, dua lorong yang kita hadap. Dua pandang hati ni tak mau hilangkan supaya hati ni hanya ada satu pandang saja kepada Allah. Di mana dua pandang, satu kepada Tuhannya, ya Allah Ta'ala berkuasa, satu kepada perbuatannya. Menyentuhlah. Bahasa mudah begini, Allah kita berusaha, Allah yang menghasilkan. Dua pandang lah dua bahasa tu. Kita berusaha, kejayaan itu daripada Allah. Kata tu ada yang bercanggah dengan syarak? Tak ada. Sebab dalam Quran kata lagu tu walikuli darajati mimma amilu. Setiap pencapaian kamu di akhirat kelak melihat di mana amal kamu di sini. Walikuli darajati, setiap ketinggian yang kamu dapat mimma amilu adalah daripada apa yang kamu amalkan. Maka di mana? Masalah di mana? Masalahnya ini adalah kalam kepada hamba yang tidak berhakikat. Bukan Allah merosakkan tauhid di situ. Bukan kalam tauhid di situ. Bukan kalam merosakkan esa Allah pada perbuatan. Bukan ada penyekutuan di situ. Maka tengoklah asbab ni hanya tempat ataupun tempat batu melompat. Ataukah batu loncatan? Maknanya bukan batu yang meloncat. Tempat kita melompat pergi ke tempat yang Allah tu. Alam ni tempat pijak nak pergi ke Allah. Macam akhirat tu, dunia ni tempat laluan. Nak pergi ke akhirat tapi tak mau masuk dunia. Salah tu. Nah. Jadi sekadar tu saja. Walikulin darajati mimma amilu. Orang-orang yang mencapai ketinggian itu adalah hasil amal mereka. Amal mereka yang tak ada berpegang daripada Allah. Macam tu. Amal mereka pula yang zahirnya tak bercanggah dengan rukun syarat sah batal pada hukum wad'i dan hukum taklifi yang zahir tu. Hukum wad'i dan hukum syar'i. Maka adalah hijab orang yang talib itu daripada nazar kepada dirinya.
Masalah orang yang tak ke Allah ni tak sampai-sampai. Orang yang menuju ke Allah ni tak terbuka-buka juga makrifahnya sebab tak mau hilangkan diri tu. Kalau dah hati tu hanya satu pandang kepada mengesai Allah, maka asalah wujud Allah dalam hati tu. Hilanglah wujud dirinya ketika tu. Ketika dia memandang hanya wujud Allah pada perbuatan, maka hilanglah wujud perbuatan dirinya. Ketika yang berikutnya dan berdirinya serta segala adat tabiat, tak mau bermujahadah langsung. Tidak pula tak ketawa. Dia berzikir malas, makan okey. Ada gitu. Berzikir malas, sembang okey dah. Betah takut tak mau. Maka hijab itu disandarkan kepada mahjub. Hijab itu disandarkan kepada mahjub. Jadi sandar kepada yang dihijabkan. Dan demikian itu mahjubnya dihijab. Mana diri dia sendiri dah hijab. Diri dia sendiri. Mahjub pun ni, bahawa mahjub pun ni, maka dia kata hijab itu disandarkan kepada mahjub pun. Dia mahjub ni dua sirah ni, satu sirah isi PS, sirah isi PS, satu sirah isi mahulum bi. Mana yang dihijabkan. Baik. Dan demikian itu wa mimma yadulluka wallahu a'lam wa a'lam. Jadi kesimpulan yang kita baca ni seolah-olah sebab kita kena ambil fokus kalam hikam famandro al-kauna wa lam yashad fi aw ainu aqablahu tu sebelum tu lagi wa al-kaun kulluhu zulmatin wa inna ma'ana zuhurul haqqi sampailah famandro al-kauna wa lam yashad sampailah kalam yang kita baca pada malam ni. Lingkaran cerita dia berkisar wahdatullah fil af'al, sifat, asma' dan wujud. Dan penghalang-penghalang yang menghalangi yang disebut dalam bahasan kalam hikam ni sangat asas kepada nak membuka hijab. Pendek kata jangan nampak selain Allah lah macam tu. Payah sangat nak faham kan, baca kono sana kono sini. Jangan berasa daripada Allah, jangan pandang daripada Allah. Pandang Allah. Macam tu. Jadi kalaulah kita ringkaskan nak macam tu je. Putuskan khayal hati kepada makhluk. Kuatkan fokus kepada Allah itu ada. Sehingga khayal ada kita ni, ada Allah ni menjadi yakin. Sungguh-sungguh ada kita ni menjadi khayal dalam hati kita. Kita sekarang sungguh ada kita, Allah yang khayal. Bahasanya kita nak cakap lah. Sebenarnya yang Allah declare wujudnya sungguh-sungguh sebelum alam ada dia ada. Alam ada sekarang dengan kerana dia. Alam dia ada kembali kepada dia. Kita ni macam tu. Maka yang sungguhnya Allah. Tapi hakikatnya kita, yang sungguhnya kita yang Allah tu khayal. Sekarang kali. Memanglah susah. Sebab lama kan kita tak balik kampung. Kita tak balik kampung. Asal kita Allah. Asal kita bukan di sini. Asal kita bukan dengan makhluk. Asal kita dengan khalik. Bukan jauh dekat. Cuma buang khayal sangka yang disebut sebagai kainat. Letakkan hakikat yang disebut sebagai mukawwin. Dengan kaedah apa? Dengan kaedah hati yang syuhud. Fokus kepada ruang lapangan mengesai Allah macam tu. Tapi yang sembahyang, puasa, haji, zakat tu itu perbuatan zahiri. Kalau bawa dengan hati yang mengasihi Allah, ada dah martabat tu. Disebabkan anda tak bawa yang tu. Kita tak jasad sajalah macam tu. Keberkahan darajat tak nak mengangkat hijab hati tak berlaku. Baik. Jadi kita berhenti di sini wa mimma yaduduka ni, insya-Allah kita sambung pada bacaan berikutnya insya-Allah. Lebih kurang apa semua minta maaf. Akhir kalam wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan salihan wa taqabbal. Allahumma ya Rabbi bil ikhlas khalis qulubana min asy-syirki wal 'asyan haqqan takhaddasa qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin.